Assalamualaikum, bersama saya Kak Nini Pompom, pengacara anda pada hari ini. Seperti biasa, kita kini bersiaran langsung dari studio PHST Hebat dalam rancangan Malaysia Kini. Kita akan mencari, mengumpas dan membicarakan tentang isu-isu semasa yang sangat diperkatakan di negara kita pada masa kini. Baiklah, tajuk kita pada hari ini, anak luar nikah. Terlebih dahulu ingin saya memperkenalkan tetamu undangan khas kita pada ini yang saya rasa amat sesuai untuk mengumpas dan membahaskan isu ini. Tidak lain tidak bukan beliau ialah yang saya masukkan adalah Dr. Izzuddin, iaitu Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Dan apa khabar Doktor? Selamat datang ke rancangan Malaysia Kini. Waalaikumsalam dan khabar baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kru Malaysia Kini kerana sedia menjemput saya pada hari ini. Okey Doktor, tanpa melengahkan masa, seperti mana kita semua sedia maklum, ramai anak muda pada masa kini terjebak dengan gejala melahirkan anak luar nikah. Dan semakin hari semakin ramai juga anak luar nikah ini dilahirkan di Malaysia. Bolehkah Doktor memberikan sedikit ulasan mengenai isu ini? Okey, terima kasih kepada puan pengacara. Sebagai mukadimah saya pada hari ini, anak luar nikah boleh definisikan sebagai anak tak sah taraf. Ia juga telah termaktub dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, iaitu Akta 303 Seksyen 2, yang mana telah mentafsirkan tidak sah taraf berhubung dengan seorang anak artinya adalah dilahirkan di luar nikah dan bukannya anak daripada persetubuhan syubhah. Bahkan di dalam Islam terdapat 3 kaedah utama untuk menentukan nasab, iaitu 1 firash, yakni perkahwinan; 2 keterangan saksi; 3 kaedah utama untuk menentukan nasab, iaitu luar nikah ini dengan peruntukan yang ada di dalam undang-undang terlampau banyak sebenarnya. Sebagai contoh, Seksyen 110 Akta 303, iaitu siapakah yang dikaitkan sebagai bapa. Manakala Seksyen 111 Akta 303, iaitu kelahiran lebih 4 tahun selepas pembubaran sesuatu perkahwinan, dan banyak lagi seksyen-seksyen lain yang telah diperuntukkan. Boleh Doktor mengenai statistik anak luar nikah ini? Okey, statistik menunjukkan seramai 2,860 orang daripada 13,831 orang remaja yang berusia 10 hingga 19 tahun mencatatkan kehamilan anak luar nikah. Daripada statistik itu, negeri Sabah mencatatkan negeri tertinggi iaitu kes kehamilan anak luar nikah, yakni daripada golongan remaja. Manakala kehamilan anak luar nikah ini dengan 3,084 kes dicatatkan, diikuti dengan Sarawak di tempat kedua dengan 2,910 kes, Selangor di tempat ketiga dengan 1,461 kes, Johor 1,319 kes, Pahang 840 kes, diikuti negeri-negeri lain. Manakala secara umumnya statistik menunjukkan tahun yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pemuda tahun 2014 hingga 2018 menyaksikan pada tahun 2016 sebanyak 3,980 kes telah dicatatkan. Manakala pada tahun 2014 sebanyak 3,251 kes, pada tahun 2015 3,730 kes, tahun 2016 3,980 kes, manakala pada tahun 2017 ia meningkat lagi kepada 4,938 kes. Ini menunjukkan peningkatan yang amat ketara mengikut tahun dari segi kes remaja hamil anak luar nikah. Dan majoriti kes yang dicatatkan adalah mangsa yang terlibat daripada kalangan remaja yang bawah umur. Terima kasih Doktor atas penerangan yang sebentar tadi, sangat jelas untuk difahami untuk semua. Boleh saya tahu apakah punca yang berlaku kes anak luar nikah ni? Okey, sebenarnya punca berlakunya kes anak luar nikah ini adalah kerana golongan remaja masa kini suka melakukan aktiviti sosial seperti aktiviti yang berisiko, seperti pergi ke clubbing ataupun pub untuk minum arak, menonton video-video 18 ataupun video lucah, dan penyalahgunaan dari segi dadah. Dan juga aktiviti secara berkumpulan, yakni beramai-ramai di antara lelaki dan perempuan lah, mereka bergaul. Pemantauan tanpa pemantauan yang menjadikan kecenderungan remaja pada masa kini untuk melakukan hubungan seks dan akhirnya menyebabkan berlakunya kes anak luar nikah ini. Selain itu, ia juga
berpunca daripada kurangnya didikan agama oleh ibu bapa, serta kurangnya perhatian dan pemantauan oleh kedua ibu bapa mereka terhadap anak-anak, serta juga berpunca daripada kemungkinan kemiskinan keluarga yang mendorong mereka untuk terjebak dengan gejala ini. Oh, macam tu. Doktor, seperti yang kita tahu kan, biasanya anak luar nikah ni akan dibengkang adu buah. Boleh doktor terangkan mengenai itu? Ya, ingin saya highlightkan di sini ya, pada 7 Februari 2018, Majlis Muzakarah telah bersidang dan memutuskan bahawasanya anak zina atau anak luar nikah yakni tidak sah tarah sama ada diikuti dengan perkahwinan ibu bapa ataupun tidak, ianya hendaklah dibengkang atau dibentikan dengan abdullah. Ini kerana mereka yang beragama Islam terikat dan tertakluk dengan undang-undang umum yang telah digubah oleh Parlimen dan Undang-Undang Agama Islam Negeri berhubung dengan Seksyen 13A yakni Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 yang membabitkan penggunaan nama keluarga dan keturunan. Okay, sebelum kami mengundurkan diri, kami telah menyediakan satu WT temu bual bersama dengan salah seorang masa kes anak luar nikah. Assalamualaikum, bersama saya Kak Ina Pompong. Hari ini akan menemu bual salah seorang mangsa kes anak luar nikah iaitu adik Sofia, bukan nama sebenar. Okay, adik Sofia, boleh ceritakan sedikit macam mana adik boleh berada di pusat perkuliahan Siti Khadijah ni? Saya bermula apabila saya mengenali seorang lelaki yang memberi kesan dalam kepada ibu saya. Bila kesan ibu saya adalah saya pendam selama bertahun-tahun lamanya. Saya dibesarkan di dalam keluarga agama. Bapa saya seorang bisnesmen yang bergelar Tan Sri. Manakala ibu saya pula bekerja sebagai doktor. Oleh kerana itu, oleh kerana ibu bapa saya yang sibuk dengan kerja tidak menentu siang dan malam menyebabkan saya merasa kesunyian. Ditambah pula saya adalah seorang anak yang tunggal. Oleh kerana itu, saya merasakan saya memerlukan seseorang yang sentiasa ada bersama saya untuk meluangkan masa dan memberi perhatian yang sepenuhnya. Boleh ceritakan sedikit macam mana adik boleh berkenalan dengan teman lelaki adik? Masa itu saya berkenalan dengan boyfriend saya melalui WeChat. Dia menegur saya dengan menghantar mesej. Sejak dari itu kami merapat. Pada satu hari, dia mengajak saya untuk menemani dia untuk berjalan-jalan ke pantai kerana dia stres di tempat kerja. Dia mengambil saya di sekolah dengan menaiki Honda. Oleh kerana hari sudah lewat, dia mengajak saya untuk check-in bersamanya. Pada awalnya saya menolak, tetapi dia memujuk dan berjanji tidak akan melakukan apa-apa. Pada keesokan harinya, saya bangun tanpa seurat benang pun di badan saya. Dia meminta maaf dan berjanji dia akan bertanggungjawab atas apa yang Lepas dari kejadian itu, adik ada berjumpa atau berhubungan tak dengan teman lelaki adik? Selepas 10 minggu, saya berasa tidak sedap badan dan selalu mual. Saya mengadu kepada dia, tetapi dia kata mungkin hanya demam biasa dan menyuruh saya untuk pergi periksa di klinik. Selepas saya melakukan pemeriksaan, saya didapati positif mengandung. Adik ada beritahu kepada teman lelaki adik yang adik mengandung? Saya ada menghubungi dia dan mengajak untuk berjumpa kerana tidak beritahu mengenai kehamilan saya. Sebab itu kami berjumpa, saya memberitahu dia tentang kehamilan saya dan minta untuk dia bertanggungjawab. Apa reaksi teman lelaki adik lepas tahu tentang kehamilan adik tu? Dia cuma senyap dan dia berkata yang dia perlukan masa kerana dia terkejut dengan apa yang berlaku. Selepas tu dia ada hubungi adik? Saya ada cuba untuk hubungi dia selepas 3 hari dia mendiamkan diri, tetapi dia tidak pernah angkat. Seminggu selepas itu saya keluar ke shopping mall untuk menghilangkan stres dan bersempat dengan bekas teman lelaki saya, tetapi dia bersama perempuan lain. Adik ada tergoda dan tanya tentang kehamilan adik tu? Disebabkan saya rasa tak sedap hati, saya ikut dia sehingga dia naik kereta dan berhenti di sebuah hotel berdekatan. Saya pun turun dari kereta dan pergi kepada dia, tetapi dia kata kepada perempuan itu yang dia tidak mengenali saya. Saya balik dan rasa sangat menyesal
kerana saya mengenali lelaki macam dia. Selepas sampai di rumah, dia WhatsApp saya dan menyuruh saya untuk menggugurkan kandungan itu kerana dia sudah mempunyai isteri dan tak nak bertanggungjawab. Keluarga adik tahu tak yang adik ni mengandung? Saya rasa amat takut untuk memberitahu kepada ayah kerana dia ahli bisnes yang terkenal dan amat disegani. Saya tahu dia mesti akan marah kerana memburukan nama dia. Macam mana dia pula dengan ni buat? Sebabkan saya selalu kurus dan tidak makan, ibu mula perasan dengan perubahan saya dan menanyakan kepada saya kenapa begini. Saya tak ada sesiapa lagi yang boleh saya luahkan untuk disingkirkan perkara itu kepada ibu saya. Apa reaksi ibu adik lepas adik jujur kepada dia tentang kehamilan? Ibu berasa sangat marah dan memberitahu saya saya telah memburukkan nama ibu dan ayah saya. Itu halau saya keluar dan saya tiada tempat untuk pergi sehinggalah saya berjumpa dengan Kak Timah dan dia membawa saya ke pusat pemerintahan Siti Khalijah. Saya bersyukur sangat kerana berjumpa dengan orang sebaik Kak Timah. Di sinilah saya banyak belajar dan memahami lebih mendalam mengenai Islam. Saya menyesal dengan semua perbuatan yang saya lakukan sebelum ini. Jika ibu dan ayah adik melihat rancangan ini, adik ada apa-apa pesanan untuk mereka? Ibu ayah, adik minta maaf kerana telah mengecewakan ibu dan ayah. Adik menyesal dengan perbuatan yang adik telah lakukan dulu. Harap ibu dan ayah dapat maafkan adik. Adik ada apa-apa pesanan kepada remaja di luar sana? Nasihat saya kepada perempuan di luar sana supaya jangan mudah terpedaya dengan janji-janji lelaki dan mudah mempercayai orang yang baru dikenali. Terima kasih di atas perkongsian adik Sofia sebentar tadi. Semoga ini memberi manfaat kepada remaja di luar sana. Sekian daripada saya, bikisan untuk topik kisah anak luar nikah ini. Okey doktor, nampaknya kita telah sampai ke hujungnya. Soalan penutup untuk doktor, apakah nasihat dan pesanan doktor buat remaja di luar sana supaya tidak terjebak dengan gejala ini? Okey, nasihat saya kepada remaja perempuan lah terutamanya di luar sana supaya jangan mudah mempercayai lelaki yang sudah pun lama mereka kenali ataupun baru. Kerana ialah kita mudah terpengaruh dengan gejala-gejala sosial ni. Dan kalau boleh janganlah mudah terpengaruh dengan gejala sosial kerana ianya akan membawa pada suatu hari nanti. Akhir kalam saya, banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang esa. Daun terak di atas dolan, anak udang mati dituba. Dalam kita ada yang terlarang, yang haram janganlah kita cuba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Izzuddin, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM di atas segala penerangan dan nasihat yang telah diberikan pada waktu hari ini. Sekian sahaja rancangan kita untuk edisi kali ini. Semoga berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum.